Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tengah buat apa tu? Ada yang bersama saya malam ni. Saja je nak sembang-sembang pengalaman buat PhD dulu. Ingat-ingat balik kenapa betul-betul ke mencabar buat PhD ni. Apa yang susah sangat. So saya ingat-ingat balik duduk-duduk tadi. Sebab saya reflect juga. Sebab saya nak, bila saya nak bantu mereka bermasalah ataupun nak bantu student-student saya meneruskan pengajian ni, meneruskan perjalanan PhD mereka, saya reflect lah balik. Kenapa ada cabaran, macam mana nak tackle cabaran tu, sama tak macam apa yang saya lalui dulu. So saya nak share lah malam ni. Okay, siapa ada ni malam ni? Cakap sama. Okay, thank you doktor. Tiba-tiba je thank you. Saya tak share apa-apa lagi sayang. Hamidah Hamid, Puan Hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam Cik Muhammad Fauzi. Waalaikumsalam Cik Puan Nur Afza. Okay, saya cerita pengalaman saya dululah masa saya buat PhD. Saya buat PhD dekat Salford University, Manchester, United Kingdom pada tahun akhir 2007 kot, saya tak ingat. Akhir 2007 saya balik sini awal 2011. So it took me 42 months to complete my PhD. 42 months tu siap viva dan submit hardbound lah. Maksudnya nak cerita, saya bukan academician, saya tak ada background akademik, saya tak pernah involved dalam menulis report, membaca paper, jurnal artikel, semua tu it is new experience to me. Maknanya nak kata, kalau saya boleh, anda pun boleh sebenarnya. Kadang-kadang kita ni lupa benda-benda yang banyak orang dah bagi nasihat, mungkin ramai orang dah advise cara mudah, cara yang sepatutnya mudah untuk melalui PhD ni. Dia tak susah, dia tak senang, tapi kalau kita buat benda tu, dia akan jadi mudah. Tapi ramai orang lupa, ataupun bukan ramai orang lupa, kita ni macam macam mana nak cakap macam kalau kita orang Islam kan, kita dah antara orang yang golongan yang Allah lindungi daripada api neraka kan, adalah yang mengerjakan solat tepat waktu, mengerjakan solat bila masuk waktu dengan berwuduk sempurna, solat 5 waktu dalam keadaan cepat, dalam keadaan yang awal masuk waktu, dan berwuduk yang sempurna. Antaranya kan, kita jaga solat, insyaAllah kita dipelihara daripada api neraka. Tapi nampak dia senang solat 5 waktu, tapi tak semua orang boleh solat 5 waktu di awal waktu. Macam itulah. Sama juga dengan buat PhD. Benda tu semua orang tahu, tapi nak jadikan dia satu habit tu tak senang. Tak senang. Even benda yang solat tu pun, kita punya solat kan tiang agama, tapi pun kita sering menangguh-nangguhkan. Bukan anda sajalah, saya pun yang bercakap ni pun kan, yang bercakap ni pun tak solat tepat waktu. Jadi dalam PhD ni, dia punya tips dia, rencah dia senang je. Baca, tulis. Setiap kali baca journal paper, sebab dia, saya dah banyak kali pesan, dia adalah accumulated knowledge yang accumulated, proses yang accumulated, skills tu, knowledge tu yang you nak gather. Sebab apa? Sebab dia nak betul-betul sampai satu level of maturity, kau betul-betul hadam ilmu tu. Jadi dia tak boleh short period, last minute, 2-3 bulan terakhir you nak pecut. Dia tak ada pecut 100 meter, tak ada. Dia adalah maraton. Dia adalah maraton. So maraton ni, kita suka tengok kejayaan orang, tapi kita tak tahu apa yang kita tengok kejayaan orang, tapi kita tak sedar, ataupun mungkin kita denial. Kita ada satu denial yang untuk melihat apa yang orang tu buat sampai dia berjaya. Macam atlet ke apa ke, you ingat dia nak jadi atlet tu, dia punya pengorbanan tu bukan setahun dua. Daripada sekolah rendah,
dia dah persiapkan mental, dia persiapkan. Sama juga dengan buat PhD. So bila orang cakap 2-3 tahun, paling cepat 2 tahun, biasanya 3-4 tahun tu adalah proses nak mematangkan you menjadi seorang researcher yang baik lah. PhD ni jadikan scholar tau. Scholar ni kalau dalam orang berilmu, dia berat. Jadi you have to give yourself time. Jadi rempah dia 2 je, baca tulis daripada awal. Sebab itulah kalau saya pun sama juga. Kalau saya nak publish paper, masa sekarang kan saya dah saya dalam saya punya nature work, saya kena publish paper antara KPI kan. Kalau saya tak ada research grant, saya lebih, of course lah, student saya pun akan publish paper. Dia akan kalau saya ada bantu dia, saya akan mungkin dia akan letak nama saya dalam tu. Kalau tak letak pun saya tak ada masalah. Tapi saya lebih suka kalau saya yang tulis. Saya lebih selesa kalau kalau saya nak nama saya nombor 1, saya nak paper tu ditulis daripada apa yang saya buat sendiri. Jadi kalau saya tak ada research grant, maka saya tak undergo lah proses baca LR, everything. Walaupun saya ada RA, saya akan make sure saya gather the artikel-artikel semua, saya go through dan saya filter dululah sebelum saya bagi RA saya. So saya make sure saya ada semua information, knowledge yang berkaitan. Jadi kalau saya tak ada research grant, bila saya nak publish pun saya bermasalah sebab saya tak mendalami sesuatu benda yang saya nak tuliskan tu. Jadi kalau macam you all tengah buat PhD, rencah dia senang je, baca dan tulis. Sebab dia accumulated. Dan of course menulis tu kena mula daripada awal sebab kita nak mengasah skill tu supaya lama-lama dia jadi tajam. Jadi kita tak boleh tunggu last minute. Last minute ni dia takkan tajam. Kemudian kita akan tend untuk mengulang benda yang sama banyak kali. Saya dah sampai ke advice pula. Saya sebenarnya nak share pengalaman saya buat PhD. Dia nak dengar tak? Okay. Alright. Aduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Okay. So, tadi rencah dia apa? 2 saja. Menulis, membaca dan menulis. Baca artikel, buat summary. Macam mana nak doktor nak tahu berapa banyak dah cukup. Selagi kau baca sesuatu benda tu, kau makin confused. Ataupun selagi kita baca satu benda tu, kita macam tak nampak. Macam seolah-olah apa yang dibincangkan oleh sekolah tu berkara yang berbeza. Maksudnya kita tak dapat cari lagi foundation yang sama antara semua sekolah. Sebab sekolah tu semua dia dalam area yang sama, dalam area body of knowledge yang sama, tapi mereka ada pendapat mereka yang masing-masing lah. Pendapat masing-masing tu adalah yang sangat spesifik. Biasanya dia punya foundation tu dia adalah sama. Dia akan ada foundation yang sama. So selagi tak nampak the similarities, maka you tak betul-betul faham lagi filosofi knowledge tersebut. Dia punya foundation dia. Differences pasti ada sebab setiap orang melihat dan mengupas, bukan melihat, applykan knowledge tersebut, foundation tu kepada setting-setting berbeza. So dia akan ada perbezaan. So selagi tak nampak selagi tak nampak kesamaan antara semua sekolah dalam satu bidang yang sama, maka you belum dapat kuasai lagi. Maksud you tak boleh, you tak critically, you belum macam nak cakap dia mesti akan nampak punya, oh base dia ni sebenarnya, cuma dia orang sebut macam ni, dia dilihat macam ni. So selagi tak nampak tu maksudnya you belum betul-betul dapat menguasai ilmu tersebut. Jadi kalau dah nampak tu, dah nampak differences, oh differences dia macam ni, rupanya kekuatan ni dia tengok daripada konteks ni, dia tengok daripada setting ni, dia pakai data ni, dia pakai approach ni. So itu adalah perbezaan. Yang perbezaan tu adalah kerana mereka applykannya atau melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeza. Bila dah nampak similarities and differences, you should be okay. Sebab bila kita dah ada ilmu tu, kita dah kuasai, baru kita boleh, kita tak akan rasa susah nak bercerita, sama ada cerita tu melalui penulisan, publication, ataupun cerita secara oral secara penyampaian. Sebab benda tu kalau kita dah knowledge tu dah cukup, senang untuk kita menceritakan sahaja. Menceritakan dan defend benda-benda yang apa yang kita faham berdasarkan pemahaman kita tadi itulah. So dia takkan susah. Okay. Malam ni saya tak nak
saya tak kenal macam okay, I hope you can get the spirit as well lah. Okay, so saya nak cerita saya punya, ada kena dengar ni pengalaman saya buat PhD. Saya buat PhD di United Kingdom tu, maknanya negara tu adalah negara 4 musim. Maknanya saya ni tak pernah study di luar negara kecuali PhD je lah. Saya punya diploma, degree dengan master adalah made in Malaysia. Made in Malaysia, universiti yang sama. Kemudian saya buat PhD di UK. Adalah satu cabaran juga pada saya masa saya nak pergi. Saya takut sebenarnya, saya takut sebab saya kata, bolehkah aku belajar di UK dalam keadaan English aku mungkin tak power sangat, boleh ke aku faham? Itu bukan masalah English saya tak power, saya takut saya tak faham apa lecturer tu nak cakap, apa profesor tu cakap. So takut macam, weh gila bahaya ni, Kang tak faham, dalam PhD tu susah, dapat pula Mak Saleh tu yang cerita kat aku, sampaikan ilmu tu, tak tahu faham ke tak. Okey, rupanya bila kita belajar di universiti, biasanya bahasa Inggeris yang mereka guna tu adalah bahasa Inggeris yang formal, yang kita belajar daripada sekolah rendah. So benda tu tak menjadi kesusahan. Dia bukan macam masa kita pergi universiti, tak ada lecturer kita duk, awak hari ni kita tak ada guna slang, kita guna bahasa formal. Tapi kalau kita pergi di luar, di community, of course lah, kalau saya pergi Manchester atau Liverpool, biasanya Liverpool slang lagi pekat kan, the best, the boost kan, macam slang dia tu menyebabkan kita tak faham sebenarnya. Tapi bila dekat as academician, dekat universiti, mereka bercakap bahasa yang formal, jadi kita boleh faham, tak ada benda yang susah ataupun sukar difahami. Okay, so don't worry. So itu yang saya takutkan masa mula-mula. Kedua adalah, of course saya excited. Of course masa it take me macam okay, once you dah decide nak pergi, nak buat apa-apa dalam hidup, contoh saya masa nak buat PhD di luar negara, you have to prepare lah. If you think you don't understand, you mesti put effort untuk tackle apa saja masalah yang berlaku lah. So once you dah decide, you dah akad lah, dia macam dah akad untuk melalui satu-satu benda tu yang you nak enroll dalam PhD tu. So you kena janjilah, kena siapkan, you kena, maksudnya kena, dengan ini saya berusaha sedaya upaya saya, macam tu. Macam orang berkahwin kan, dia pun usaha sedaya upaya kan, hidup ni tak senang, tapi hidup memang tak senang sebab hidup ni ujian, tapi hidup ni bukan maksud tak senang, hidup ni susah, tapi bukanlah Allah nak susahkan kita. Macam ni saya cakap, lalui je. Okay, saya ingat satu benda tadi tapi tak ingat, dah hilang, lupa nak cakap benda yang sepatutnya. Okay, so anyway, cabaran saya yang besar sekali dekat UK tu adalah bila, sebab kat UK adalah 4 musim. Dia ada musim, kalau you all nak tanya soalan, you tulis je soalan dekat ruangan komen, nanti saya jawab kemudian. So dia ada musim panas, musim bunga, musim panas, musim bunga, musim luruh, musim sejuk. Saya akan bermasalah bila tiba musim luruh dengan musim sejuk, especially sejuk. Sebab bila musim sejuk, kita kalau mungkin sejuk tu 3 bulan, so 3 bulan tu lah hidung saya akan sumbat. 2 bulan macam tu dia akan sumbat. Sebab keadaan terlalu sejuk, saya akan ada masalah. Hidung saya memang akan tersumbat dan saya tak tahan sejuk. Pada masa musim sejuk, selalunya saya akan stress level saya sangat tinggi. Sebab saya tak tahan sejuk. Dia punya sejuk tu, macam you tengok iklan-iklan kan, orang kata musim sejuk, pelarian Syria dan sebagainya kan. Sejuk dia tu, sejuk you dalam rumah ni. Saya kat dalam rumah tahu, rumah batu. Biasanya kita on lah heater, tapi kita tak on all the time sebab mahal kan. Dia macam umpama kau pakai aircon, mahal. So kita just mungkin on 2-3 jam. So macam anak-anak dah tidur, so kita off macam tu. So dalam keadaan rumah batu tu, sejuk dia sampai kat tulang. Sampai kat tulang. Saya kalau tidur pakai baju 3 lapis. 3 lapis, siap dengan sweater, siap dengan yang ikat kat leher tu, sejuk, dengan sarung tangan, dengan stokin wajib. Tudung je tak pakai, tapi selalunya most of the time saya punya baju jaket saya ada hood. So saya memang akan tidur pakai tu dia dengan hood sekali. So itu memang saya tak tahan. Itu yang memang kalau winter je saya punya PL, winter saya akan sangat stres. Dah lah hidung tersumbat, tak boleh nafas, dia tak boleh bau, makan tak selesa, pergi office pun duk
most of the time bila saya stress, saya akan tengok tiket flight nak balik Malaysia. Winter tiket flight selalunya mahal sebab masa tu adalah Christmas, akhir tahun kan, so tiket flight mahal. Sebenarnya tak nak balik pun, cuma just macam nak puaskan hati. Geram lah, macam tu. Itu saya. So macam memang mencabarlah. So kalau nak dibandingkan, kalau saya rasa, kalau orang kata buat di luar negara sukar, kat Malaysia sukar mungkin, tapi sekarang kalau kat Malaysia sebab banyak you kena attend kenduri kendara ke misalnya kan, macam tu. Kalau kat UK you tak ada saudara mara dan sebagainya, boleh fokus. Cuma hiburan tu dia tak macam, kita tak boleh relax sangat macam kat Malaysia sebab negara dia 4 musim. So ada musim-musim yang mungkin macam kadang-kadang bila musim summer pun you akan ada, boleh kena dia panggil apa ya, summer fever ke, saya tak ingat. Kadang kita kena cek birit dan sebagainya kan. Apa tadi saya nak cakap? Maksudnya cabaran dia berbeza tapi mencabar. Macam saya cuaca, lepas tu kita tak boleh nak, kalau perempuan you have to cook for your family, you tak boleh beli kat luar, makan kat luar. Nak makan kat luar selalu mahal. Kedua, nak beli selalu pun tak ada. Macam kat Malaysia, banyak tempat halal, kat sana tak ada. Mahal satu, kedua tak tahu halal ke haram kan. Of course most of the time kita akan masak minimum 2 kali sehari atau selalunya 3 kali sehari. Breakfast, tengah hari dengan dinner. So even kalau you teringin nak kudapan, tak ada lah kudapan. Kalau saya kat office, saya memang pergi office setiap hari 9 to 3. Sebab 3.30 anak saya balik sekolah. So 9 to 3, lepas hantar anak 8.30, terus pergi office sampai pukul 9. Setiap hari, Isnin to Khamis. Hari Jumaat saya akan 9 to 12. 9 to 12. So without fail, that is what I do consistently selama 3 tahun, selama 3 tahun setengah tu. So bila kita lapar, bukan, kita ring kudap-kudap ke minum petang ke, kita tak ada option nak beli goreng pisang. Kita ada biscuit sandwich, yogurt. Saya bukan jenis suka yogurt, so biscuit dengan sandwich je lah. Yelah, biscuit, most of the time is biscuit. Kalau pergi macam kata Tesco tu, segala jenis biscuit kita tak beli yang brand tu tau. Biscuit kita, sebab kita nak jimat duit, kita beli biscuit brand Tesco. Kalau kita pergi kata Giant, kita akan, contoh macam kat Malaysia kita ada Giant, so saya akan beli biscuit brand Giant. Macam tu. So memang macam cara hidup tu berbeza ikut masing-masing lah. Ada orang dia suka berjalan, suka simpan duit, pergi melancong. Ada yang suka beli pinggan mangkuk. So sebab macam saya fikir saya pergi buat PhD tu amanah. Kalau saya tak habis, benda tu duit taxpayer. So saya rasa bersalah. Saya rasa berdosa. Saya punya prinsip hidup adalah, if the things is something yang you hutang ataupun diberikan kepada you, you have to finish it. You have to do it properly. Tapi kalau macam katakanlah saya buat PhD tu, mungkin kalau saya buat PhD tu duit saya sendiri, mungkin saya takkan rasa disiplin saya setinggi tu, mungkin pada pendapat saya lah. So saya rasa saya perlu habiskan. Saya tak ada option. So saya fokus untuk segala-galanya yang saya buat adalah untuk habiskan. Okay, saya kata saya tak boleh nak handle anak saya. I need to bring somebody from Malaysia to take care of my children, because I don't want to stress out, I don't want to burn out, I don't want to involve to any unnecessary thing yang boleh mengganggu saya punya study. So what I do, if every 6 months I bring somebody from Malaysia to take care, untuk jaga anak saya. Maksudnya anak saya 9 bulan masa saya mula sampai. So nak hantar nursery dekat UK mahal, 600 ke 700 pound seminggu. So better kita ambil orang, saudara mara, sepupu ke macam tu, datang, sambil-sambil dia dapat bercuti, kita bagi dia duit, pocket, duit gaji lah. Dia jaga. So nak kata saya habis harta benda saya, habis jual rumah kat Malaysia, just saya tak pergi melancong dan sebagainya. Saya pergi melancong sekali je. Saya pergi Disneyland Paris. Tu je sekali. Maknanya segala fokus saya adalah untuk habiskan PhD. So whatever you do, kalau you betul-betul ada satu azam yang kuat, sebenarnya dalam apa-apa pun kita buat, kalau azam kita kuat, kita clear apa yang kita nak capai, kita sanggup korbankan segalanya. Korbankan apa yang berkaitan untuk mencapai apa yang kita nak capai, itulah. Cuma kalau kita tak kuat, kalau kita tak betul-betul berazam, kita takkan macam berkorban apa sajalah. Kalau kita betul-betul nak, maka kita akan sanggup berkorban. Itu so kita tak boleh paksa orang. Kita tak boleh,
Itu diri sendiri. Itu diri sendiri. Sebab tu kena doa ke Allah supaya ilmu yang kita pelajari tu berkat, bermanfaat, berkat, supaya Allah permudahkan perjalanan ilmu kita, menimba ilmu kita, supaya Allah sentiasa memberi petunjuk dan hidayah, supaya Allah permudahkan. Kalau rasa susah, saya all the time daripada saya sekolah sampai saya buat PhD, bukan sampai PhD, sampai sekarang saya hidup ni, kalau ada rasa susah ataupun ada masalah, walaupun saya tak ceritakan kat mak saya tetap akan call ataupun pergi rumah dia just to see her face or hear her voice. Itu je. Kita kan kita nak susahkan mak bapak kita, tapi sebenarnya bila kita, it's just that if you need to have a good relationship with your parents, especially your mother. So I don't know, it's just, that is what I do. Masa saya buat dalam macam dalam keputusan dalam hidup ni pun, masa saya nak sambung belajar, I cakap, Abah, I dapat TESOL, I dapat, masa nak sambung buat universiti kan, lepas diploma, lepas SPM, I pergi dapat TESOL, I dapat business studies, I dapat business admin, I dapat valuation. So my father said, pergi valuation, sebab kawan Abah ada buat valuation dekat tempat kerja dia, senang je kerjanya, katanya sains-sains je. Bapak saya tak faham kan valuation tu sebenarnya. Tak adalah sains-sains je, macam-macam nak kira. So I just follow, okay lah, ambil valuation. Habis diploma, tak apa, kerja kat sini dulu, kerja kat Manja Bandaraya dulu, tak apa, jadi technician. Follow cakap Abah, ikut. So daripada situ dia macam macam nak cakap, jalan hidup tu dia lompat ke satu stage tu macam tersusun dengan baik. So maybe sebab bukan dalam hidup ni kita agaknya, memang kita bukan agaknya, memang ustaz bercakap kan, hormat ibu bapa, dengar cakap ibu bapa. Melainkan dia aja suruh benda-benda yang tak sepatutnya lah, benda-benda yang menyalahi agama. Tapi itu menyebabkan saya rasa alhamdulillah life saya macam the effort macam tidak terlalu rasa terstress atau tertekan untuk mencapai apa kita nak capai, tapi it's just falling into places. Okay. Okay, ada soalan tak? Salam. Okay. Apa motivational push yang doktor buat untuk enroll di Uni UK? Masa saya ni made in UTM. Diploma saya UTM. Diploma full time UTM. Degree saya UTM. Master saya UTM. Part time dan part time. Lepas diploma saya kerja. Saya sambung master part time, degree part time di UTM. Bila saya ditawarkan sebagai pensyarah di UTM, panel tanya, panel masa interview kali kedua, panel tanya, kita nak suruh buat PhD. Oh, tak ada masalah, saya boleh bila-bila masa je. Sebab dia kata dia nak surat tawaran tu ada dekat surat tawaran kerja saya tertulis saya kena siap PhD, dapatkan PhD dalam masa 5 tahun daripada surat tawaran atau jawatan saya tak disahkan lah. Saya kata tak ada masalah, saya bersedia asalkan, sebab masa saya baru melahirkan anak, asalkan bukan melahirkan anak, maksud saya tengah pregnant, dah nak akhir-akhir nak beranak kot. Saya kata saya tak ada masalah asalkan saya buat kat Malaysia. Sebab saya baru melahirkan anak, saya tak bersedia untuk berada di luar negara dengan whatever semua kan. I know myself, I cannot deal if I have to beranak kat luar negara ke. I tak boleh deal dengan, I cannot handle myself. So kalau you kata kat Malaysia, bila-bila kata jangan, dia kata tak nak, kalau boleh buat di luar negara. So saya apply few dekat luar negara. Saya apply Australia, apply UK pun tak susah juga. Saya menggunakan agensi universiti luar negara. Dekat agensi tu Membex nama dia. Masa tu dekat Subang office dia. Membex dia untuk UK dengan Australia. So saya pergi agensi tu, dia tolong cik nak macam mana, bidang apa. So dia terus carikan universiti mana, universiti dekat masuk kat mana
Edinburgh, dekat Manchester, dekat Australia tu dia cari kan. So tak susah sangat. So agency tu yang uruskan segalanya. Okay, you need to submit a brief proposal. This is the email. You email university. Kita akan uruskan surat tawaran. Kita akan akan follow up. So selalunya tak susah lah. Saya macam dalam life ni, kita jangan nak buat semua benda. Kalau benda tu kita boleh, benda tu ada orang yang pakar ataupun ada orang yang sediakan servis tu, pergi dapatkan. Macam agensi yang cari universiti luar negara tu, dia tak ada pun dapat payment daripada saya. Dia dapat mungkin portion daripada universiti yang contoh universiti yang dia ada I don't know contract tu lah untuk cari pelajar tu kan. Okay, so lepas tu saya pun dapat a few tawaran. So and then saya ingat lagi apa, ada macam kan dia nak ada list JPA yang mana top 100 ke apa tah yang tersenarai dalam JPA dan sebagainya. So saya tak dapat, saya punya yang JPA tu saya tak dapat beasiswa JPA. So UTM kata tak apa, UTM akan fully sponsored. So UTM yang fully sponsored saya punya study. So that's why saya rasa macam terima kasih UTM kerana memberi peluang tu. Dan saya rasa macam benda tu amanah. Benda tu macam amanah lah. Saya kena, tak boleh lah tak habiskan, kena habiskan. Macam hutang kan, hutang. So I need just dekat dalam kepala otak saya tak ada pun tak habis. Mesti nak habis. Sama ada cepat atau lambat je. Whatever you need to do, you need to complete it. That's all. You do not have any other option. Even kalau you rasa mungkin, I tak tahu, I rasa mungkin kalau duit sendiri mungkin saya tak rasa seberat itu amanahnya mungkin. Kepada yang especially yang bukan duit sendiri tu, tolong apa macam nak cakap ya, bukanlah saya nak cakap perjalanan tu senang. Perjalanan tu tak senang. Perjalanan tu susah. Perjalanan tu susah, tapi dia adalah susah yang because proses dia tu dia macam you nak pergi buat master dengan buat diploma. So mungkin master tu lebih tak boleh juga ya. Mungkin susah lah kan. You nak upgrade diri you, susah lah. Macam PhD, it is another level. So you dah aware dengan keadaan tu dan you dah prepare diri you mentally and physically. Bila saya cakap physically, maksudnya I take supplement to take care of myself, to take care of my body. So masa tu saya ambil B-complex. Pergi dekat farmasi beli je. Tapi wajib B-complex, vitamin C. Vitamin C pun saya tak ambil sangat lah. Most of the time without fail masa tu saya ambil B-complex. Macam sekarang pun saya sekarang saya tak ambil lah B-complex sebab masa tu katanya B-complex tu untuk untuk everyday vitality. Sebab saya cakap saya sesemua dan sebagainya kan. Maksud saya ambil B-complex nak kuatkan vitality diri saya, because nak pergi office setiap hari, nak nak gunakan otak. Kerja kita ni pakai otak tau. PhD ni pakai otak, banyak berfikir, banyak renungkan. Kenapa? Tapi berenungkan bukan sekadar renungkan, you kena tuliskan dia juga okey. Okey, buat turutan pengorbanan sudut kewangan adalah pengorbanan terbesar. Okey, betul. Pengorbanan dia tak payah fikir lah, tak payah fikir, macam ada je. Kita kan community dekat UK, dekat Manchester tu. Manchester ni ramai Melayu. So ada yang kaki kumpul perabot Chesterfield, ada yang kaki kumpul pinggang mangkuk, macam-macam lah. Pinggang mangkuk Pomeranian lah, pinggang mangkuk Royal Albert lah. Dia ikutlah macam-macam mana yang tak adalah saya cakap orang lain itu masing-masing. Macam saya dah cakap banyak kali dah, saya punya priority ialah family. Family. Macam saya pun kadang-kadang macam kalau saya doa kan, mesti saya kata saya lebih selesa solat taubat daripada solat hajat. Sebab saya rasa macam tak layak, macam banyak sangat dosa saya ni. Saya nakal masa sekolah. Kalau siapa kenal saya kat sekolah kan, nakal gila saya ni. Cuma tak jadi budak jahat je lah. Nakal saya ni boleh tahan juga. Nakal. Okay, so saya ada banyak keaiban diri. So saya rasa macam saya lebih selesa untuk semayang supaya semayang taubat, supaya Allah boleh ampunkan dosa saya. Dan kerana keampunan itu, maka Allah memberi saya semoga Allah memberikan saya kemudahan lah dalam PhD saya kan. So apa tadi saya cakap, tak ingat. Itulah dia. So saya tak
Saya lebih selesa untuk untuk macam saya tak kerja, macam saya cakap dalam doa saya macam saya tak gamak. Bukan tak gamak, saya tak ada macam, kalau saya pergi umrah ke, pergi haji ke, saya tak adalah kata nak rumah besar, nak, sebab saya last kali maksudnya ultimate untuk saya lah, kalau tak nak masuk api neraka, jauhkan dari seksa kubur, jauhkan dari seksa sakaratul maut. Itu saya punya fokus lah. Bukanlah tak boleh ke, ustaz kata tak salah kerja kekayaan, kejarlah, tapi macam everybody ada dia orang punya, whatever you do, just buat baik dengan orang, jangan aniaya orang tu je. Nak buat apa pun, apa yang nak kejarlah. Jangan aniaya orang, jangan tindas orang, taat ibu bapa. Kalau ada laki, kena dengar cakap laki, kena hormat. Sebab macam saya dengan suami saya sama-sama kahwin muda, usia yang sama, kahwin muda. So dia ada thin line kat situ tau. Thin line untuk saya, kita kawan, kau aku, tiba-tiba kita kahwin. So macam kena ada ilmu untuk macam mana nak handle rumah tangga. Bila ada ilmu, baru benda tu boleh kita, setinggi mana pun pendidikan you, sehebat mana pun jawatan you, apa-apa keputusan you kena refer suami you. You kena hormat dia, dia akan hormat kita. Okay. Aku dah jadi ustazah pula, astagfirullahaladzim. Okay. Hidup ini susah, hidup tak susah. Bukan hidup tak susah. Hidup memang sentiasa akan ada ujian. Sebab memang tempat dunia ni tempat ujian. Cuma kita, Allah dah kata kalau kita kerjakan suruhan dia, kita jaga ibu bapa kita, kita sedekah. Sedekah tu, tentang sedekah tu, kalau dia kafir sekalipun, kalau dia bersedekah, dia akan Allah jauhkan daripada kesulitan. So apa lagi orang Islam? Saya baca dalam saya punya Quran tu, dekat bawah tu dia ada macam catatan, macam tazkirah lah kan. Dia tulis kat situ, dia highlight untuk surah-surah yang kita baca. So sedekah itu memang keajaiban lah. Memang keajaiban. Daripada saya buat belajar sampai sekarang, keajaiban tu keajaiban yang you kena buat dulu. Sama juga macam buat PhD ni, keajaiban dia lah kau kena baca dan tulis. Tu je. Kau buat dua ni, kau baca dan tulis. Accumulated. Sebab dia tak susah pun, dia tak susah. Doktor nak tanya. Saya nak jawab dulu. Saya rasa macam kurang bijak sikit, tapi nak tahu juga lepas PhD kita boleh ke mana. Macam saya, sebab saya memang dalam dunia akademik. Masa saya dapat surat tawaran PhD tu, saya dilorongkan menjadi academician lah, pensyarah lah. Macam mana cakap kalau you ada intention atau ada cita-cita dengan adanya PhD, you mengharapkan you dapat menjadi seorang pensyarah dan sebagainya. Sebab pensyarah ni dia tengok kelayakan tu, kalau kata universiti awam lain, universiti swasta lain. So you cari apakah kriteria yang mereka mahu. So mungkin tak boleh, sebab kadang-kadang dia akan tengok daripada degree punya CGPA atau master punya CGPA. Ada setengah tu tengok kepada kredit atau tidak BI kita atau bahasa Melayu kita. So benda tu dia datang daripada qualification yang lebih awal. So bila kita nak buat sesuatu perkara tu, kita kena buat investigation sikit. Memang nak jadi pensyarah sekarang ni perlukan PhD, tapi dia punya underlying tu, belakang-belakang tu. So kena buat follow up sikit lah. So kalau boleh, kalau macam tengok kriteria tu kita mencukupi, so maksudnya tidak adalah kesusahan ataupun should be not so much trouble if you want to apply for as lecturer later bila dah dapat PhD. Kan? Saya cakap untuk lecturer lah. Dan juga benda-benda lain lah. Ada orang dia dah buat PhD untuk dia kembangkan bisnes dia. Whatever you do, it's up to you to decide. You nak join as practitioner ke, you nak buat bisnes ke, you nak cuba politik ke, for example kan, you nak buat ni ke. Tapi yang penting you buat
background checking dulu. Apa yang diperlukan untuk you capai suatu benda yang nak tu lah. So bukan kata boleh ke tidak ke, sebab janganlah macam kadang-kadang kesian juga saya bila baca komen-komen, bila you all lontarkan pandangan dan masalah dan isu dalam Doctorate Separate Group tu kan, macam dah ada PhD, 2 tahun menganggur dan sebagainya. So itu tak, macam katakanlah tak dapat jadi pensyarah pun, janganlah sampai menganggur. Bukan tak ada benda langsung kita boleh buat, sebab kita dah ada ilmu. You dah ada PhD, it is something there. Orang biasa yang tak ada PhD pun boleh cari makan, boleh meneruskan kehidupan. Janganlah kata kita PhD ni kita merasa kecewa dan macam cakap jangan openkan mind tu, jangan terlalu. Hidup ni tak semuanya indah, tapi kita kena lalui. Selagi kita hidup, akan sentiasa ada challenges yang kita perlu hadapi, okay? Bagi anda bersara tapi menyimpan hasrat nak buat PhD, apa saranan doktor? Tuan Nick Nazlan, mesti orang hebat ni. Hari tu ada orang join kelas saya. Dia adalah suri rumah dan nak buat PhD. Saya tanya dia apa motivasi. Dia kata dia nak pertingkatkan, dia nak bukan self award tau. Dia nak macam nak upgrade diri dia, nak upgrade. Tak ada masalah dah bersara ke, nak bersara ke. Macam mana? Bila kita buat sesuatu sebab kita nak upgrade diri kita, termasuklah kalau kita nak buat PhD. So sebab PhD ni dia punya liga dia lain. Dia akan menjadikan you seseorang yang berbeza bila dia habis PhD. Kalau you buat dengan cara yang betul lah. Dia akan menjadikan you matang sepatutnya. Most of the time dah saya tengok orang yang buat PhD, kita akan nampak kebijaksanaan dia tu. Perangai lain, maksudnya kita dapat lihat. So sepatutnya, maksudnya apa saja yang kita buat, dan kalau you buat PhD, katakanlah untuk upgrade you punya diri, yang paling utama adalah apa yang ilmu tu yang you boleh bagi daripada ilmu tu, apa manfaat dia kepada orang lain. Kan, apa manfaat orang lain. Sebab saya dengar ceramah ustaz kata, ilmu yang kita ada masa kat dunia ni, ilmu tu kita akan ingat. Kita akan ingat sampai kita kat mahsyar, sampai kita kat syurga atau neraka. Jangan tak jauhkanlah, na'udzubillah min zalik kan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita sampai kita kat syurga, kita akan ilmu yang kita ada, kepakaran tu. Kalau you kata tukang pandai buat roti, tukang baking, pakar nanoteknologi kan, pakar kualitatif contoh kan. Okay. So you akan bawa sampai ke syurga, you akan ingat ilmu tu akan dibawa bersama sampai bila-bila. Bread and butter. Ya, baca dan tulis. Okay, baca dan tulis. Okay, lama dah bila ni. Kita kalau ada hasrat, buat je. Kan, selagi kita jangan fikir kenapa kita jangan fikir. Kita kalau hidup, kalau kita ada hasrat, kita ada cita-cita, kita buatlah. Kalau benda tu tak menyalahi, benda tu untuk kebaikan diri kita, buatlah yang terbaik. Kita tak perlu pun dengar cakap-cakap orang, ataupun tak perlulah. Sebab tu saya ni macam kurang kawan jugalah. Sebab saya tak, macam susah macam saya nak kawan tu semua yang positif satu. Dan kalau boleh kawan-kawan tu sentiasa ingatkan bahawa dunia ni sementara, dunia tu sementara. Saya senang berkawan dengan orang macam tu. Saya suka berkawan dengan orang yang, sebab saya takut sepanjang hidup saya rasa tak, daripada saya kecil sampai besar, saya sentiasa takut akan akhirat, akan kematian. So bila saya dapat kawan-kawan macam itu, saya rasa macam it's somebody good, that it is good that I can luahkan apa kemusykilan ke, apa kerisauan ke, that kind of thing. Okay, I dah mengarut dah ni. Okay, so anyway, tingkatkan semangat. Jika down, rasa macam jatuh dalam telaga yang gelap. Bila you rasa sedih, kalau you ada parent lagi. Bila you rasa sedih, kalau you ada parent lagi, call parent you, jumpa parent you. Walaupun mereka tak tahu dan tak faham PhD yang you buat, you cerita je kat dia. Ataupun kalau you tak nak cerita kat dia, just spend masa dengan parent you.
I don't know, somehow in my life it's work. Yang gelap tu dah tak gelap lagi, yang mana kusut tu insyaAllah akan dimudahkan lah. That is how saya buat. Itu yang saya buat dalam hidup saya. Kalau saya sedih ke, kalau ada kesusahan, apa-apalah, kesusahan kewangan ke, kesusahan, there's a lot of kesusahan kan kita hadapi. Contoh kalau dalam kesusahan PhD, walaupun mak saya tak faham, walaupun saya tak perlu bercerita tentang masalah saya kepada dia, saya akan pergi jumpa dia, saya akan spend masa dengan dia. Dengan tidak sengaja nanti benda tu akan macam, oh taklah problematik sangat. Yang aku ingat problematik tu, I don't know, mothers ni somehow dia boleh suitkan kita dengan cara yang magical lah. Magical, okay. Allahu Akbar, hebatnya awak Syaifullah. Nak jadi Profesor Emeritus. Okay, saya doakan semoga Syaifullah berjaya menjadi seorang Profesor Emeritus. Saya cuma nak jadi seorang, saya punya fokus adalah family. Mungkin itu fitrah seorang perempuan kan, seorang perempuan. Saya nak bawa masyarakat satu tingkat lebih tinggi, tapi bila kan cita-cita tu saya boleh jadi the ball. Of course kita rasa macam tak ada. Saya pernah tahu dulu saya pergi dekat BTN kan, bila kita nak pergi overseas kita kena masuk kursus BTN. Masa dalam grup tu ditanya apa cita-cita saya, impian. Saya cakap lah impian saya nak jadi macam, masa tu aku cakap Menteri Kewanitaan Penduduk ke something like that. Lepas tu saya pun tak tahu kenapa facilitator tu boleh marah aku. Dia kata salah tu, bukan salah, macam dia kecam lah. Dia kata patutnya cita-cita awak nak ambil kat PhD. Memanglah, tapi that is cita besar saya. Pasal saya nak tolong rakyat. Saya nak bukan tolong rakyat, saya macam nak tolong banyak orang susah, wanita tertindas dan sebagainya. Kelakor kalau cerita. Tapi macam I ingat momen tu sampai bila-bila. So it doesn't matter. Just in life kena ada impian untuk tolong orang lain, untuk tolong orang. So kalau you rasa macam mampu tak mampu tu leave it, itu later. Tapi mesti ada sentiasa keinginan untuk tolong orang. Kan biarlah, tak apalah, tolong orang. Kita tolong orang pun kalau kita susah ke, kita rasa tertindas ke, kalau kita buat benda baik, kita tolong orang, semua tu Allah kira. Sekecil-kecil zarah pun Allah kira kan. Supaya benda tu, sebab tu kita kena selalu dengar peringatan-peringatan neraka, syurga, supaya kita semangat nak jalani hidup ni. Bahawa tak pun hidup ni tak not worth to be sedih, down dan sebagainya. Okay, alright. Al-Fatihah. Arwah mak siapa tu, kita Al-Fatihah lah untuk semua arwah ibu bapa siapa-siapa yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya rasa sampai situ saja. Jangan stres-stres. Ikut nasihat saya. Tips dia senang je. Rencah dia buat PhD senang je. Baca, tulis. Lagi satu skill yang wajib ada adalah, memang saya kata baca dan tulis, tetapi you kena juga sentiasa berlatih untuk menyampaikan knowledge itu. Sebab you tak biasa bercakap dengan orang, nak convincekan orang tentang apa yang you dah kefahaman you. Nak explain kat orang dan convincekan apa yang you faham tentang ilmu yang you belajar tu. So kena practice, oral practice bercakap. So kena rajin-rajin attend conference supaya you saya pun sampai sekarang nervous juga kalau bercakap depan orang, kalau orang panggil guest speaker ke. Kalau saya memang betul-betul knowledgeable dalam benda tu, saya tak berapa nervous sangat. Nervous tu tetap ada, tapi tak terlalu. Tapi kalau saya tak berapa mendalami benda yang disuruh saya share tu, saya akan jadi gagap juga. Sebab tu kena betul-betul menguasai apa yang kita buat PhD tu. So kena baca, tulis dan belajar untuk menyampaikan dengan berhikmah, dengan orang suka, dengan orang yakin, orang boleh terima idea kita, bukan dengan bongkak ke riak. Okay, beza.
Sebab audience ni ada macam-macam. So bila you belajar bercakap banyak-banyak kan, sebab saya banyak dah bagi talk. Jadi ada setengah tu kalau saya kena kenal audience apa. Saya selalu cakap audience saya siapa. Ada setengah tu ada yang macam mula-mula dia nampak defensif, rasa nampak ego kan. So macam mana kita nak tackle orang macam ni? So kita through experience juga. Okay. Alright, okay. Saya tekan PhD. Kena bijak mengurus masa. Saya dah cakap itu, saya share dalam live sebelum ni. Agihkan, cangkan mengikut week. Kan sebulan ada berapa minggu, pergi kepada setiap hari. Apa you nak buat setiap hari tu, you listkan. Tik. Macam mana you listkan nak buat kerja office you, macam tu juga you listkan untuk buat kerja PhD you. Okay? Hanya you saja boleh mengubah. You dengar siapa-siapa cakap pun, berapa banyak pun penceramah bagi advice, kalau you tak take action, benda ni takkan happen. Okay? Magic ni takkan happen. Okay, alright, itu saja untuk malam ni. Terima kasih, lama saya membebel malam ni, hampir sejam. Okay, alright, all the best. Sentiasa surround diri dengan orang positif supaya mudah untuk kita naikkan positivity kita bila kita rasa down. Tapi kalau down, kena layan juga. Jangan terlalu macam tak boleh. Kita pun manusia, kita ada masa kita. Okay, alright, jumpa lagi di lain masa. Lupa, yang dah saya akan buat kelas Smart Literature Review, bukan Systematic Literature Review tau, Smart Literature Review, macam mana you boleh manage literature review dengan bijak menggunakan Avivo pada Khamis malam. Kepada hari tu yang dah register special promo, kita akan jumpa hari Khamis malam. Kepada yang belum, boleh juga berbuat demikian. Tapi tak ada special promo lagi dah. Sejam ke sejam setengah. So mudah saja. So mudah nak, tak adalah terlalu macam, dia akan memudahkan hidup you. Bila you ada satu software untuk bantu kerja-kerja LRU, untuk summarize dan analyze. Okay, itu saja. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Selamat malam.